Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Hamdan Aziz. Saya Nur Atira Maisara binti Rizwan dari Kumpulan 6, jurusan Geoscience Marine. Nombor metrik S62025 akan membentangkan tentang isu keruntuhan akhlak di kalangan remaja di Malaysia bagi tugasan CLO2, subjek Kenegaraan Malaysia NCC 3053. Antara isi kandungan yang akan saya paparkan dalam pembentangan saya ialah pendahuluan, faktor dan cara mengatasi dan juga penutup. Pembentangan saya mengandungi 8 slide. Saya nyatakan sebentar tadi, iaitu isu keruntuhan akhlak di kalangan remaja di Malaysia. Tajuk ini memfokuskan pada golongan remaja sahaja. Tapi sebelum itu, apakah itu remaja? Remaja adalah fasa yang boleh diklasifikasikan sebagai golongan yang sudah akhir balik menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Fasa ini tercetusnya keinginan remaja untuk mencuba sesuatu yang baharu dalam hidup mereka. Namun, tidak semua perkara baharu yang dicuba itu adalah positif dan boleh dijadikan tauladan. Remaja pada masa kini lebih cenderung untuk mencuba sesuatu perkara yang kadang-kadang di luar jangkaan sekaligus tercetusnya keruntuhan akhlak mereka. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Antara faktor-faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak remaja ialah pengaruh rakan sebaya. Setiap remaja pasti mempunyai rakan sebaya yang rapat dalam lingkungan umur yang sama. Jadi, kebanyakan mereka mempunyai ideologi yang sama dan sense of belonging yang kuat. Sebagai contoh, jika seseorang yang berkawan dengan rakan negatif yang memujuk untuk menyertai kegiatan haram seperti menagih dan perlumbaan haram, jika seseorang itu tidak mempunyai jati diri yang kuat, maka dia akan mudah terpengaruh oleh rakan yang negatif. Selain itu, kemerosotan asuhan, didikan, bimbingan dan kawalan ibu bapa ataupun penjaga juga boleh menjadi faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak remaja. Hal ini kerana ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik atau mengabaikan anak-anak di rumah. Ibu bapa yang tidak mengawal anak-anak dalam melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya akan menyebabkan anak-anak cenderung untuk melakukan sesuatu di luar batas. Maka, tercetuslah keruntuhan akhlak dalam kalangan para remaja kita. Di samping itu, pengaruh media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam kalangan para remaja hari ini. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa itu memberikan kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas semata-mata mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik. Umpamanya, corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran, cara berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat juga unsur-unsur lucah dan menggairahkan yang terdapat dengan mudah di pasaran sama ada dalam bentuk bercetak, CD atau lain-lain. Akhir sekali, sifat semula jadi remaja itu menjadi faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak mereka. Remaja yang berusia 18 tahun, mereka akan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Justeru, apa-apa sahaja yang baru terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu dalam kalangan remaja. Secara tidak langsung membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, antara perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan ialah menghisap rokok. Secara perasaan begitu sebenarnya adalah baik untuk remaja, namun yang menimbulkan masalah apabila mereka tiada panduan dari orang-orang yang sepatutnya, umpamanya para ibu bapa, keluarga, jiran dan sebagainya. Jadi perasaan ingin tahu akan mendorong mereka melakukan apa yang ingin lakukan tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara tersebut. Permasalahan pasti ada solusinya. Cara-cara untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini ialah remaja perlu memilih rakan sebaya yang baik. Hal ini kerana rakan sebaya yang baik akan mengajak kita untuk melakukan perkara yang baik. Sebagai contoh, rakan yang sering ke rumah ibadat seperti masjid sudah tentu akan mengajak rakan mereka sendiri ke sana juga.
Bahkan rakan sebaya yang baik juga sudah pasti akan mengajak rakannya sendiri untuk melakukan aktiviti yang berfaedah seperti mengeluarkan pelajaran dan sebagainya. Cara yang kedua ialah remaja perlu mendekatkan diri dengan ilmu agama. Bagi remaja yang beragama Islam, mereka haruslah melaksanakan solat 5 waktu kerana ia merupakan suruhan Allah yang wajib dilakukan ke atas semua umat Islam. Seperti yang kita tahu, solat juga bermanfaat untuk mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Menjaga hubungan dengan Tuhan pasti akan buat kita berasa takut untuk melakukan kejahatan. Akhir sekali, ibu bapa haruslah memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Pepatah ada berkata, anak ibarat kain putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Tingkah laku anak-anak ini sebenarnya sedikit sebanyak mengikut orang tuanya. Ibu bapa haruslah menunjukkan akhlak yang baik pada anak-anak. Bukan itu saja, mereka juga haruslah memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tidak rasa terabai dan mempunyai niat untuk melakukan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akhlak mereka. Antara contoh-contoh yang boleh dilakukan oleh ibu bapa adalah dengan bertanya tentang perkembangan anak-anak di sekolah, prestasi mereka, kecenderungan minat dan sebagainya. Kerana tanpa ibu bapa, siapa lagi anak-anak boleh menumpah kasih? Tuntasnya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kini haruslah ditangani dengan bijak dan segera. Para remaja merupakan peneraju masa depan sesebuah negara. Saya berharap semua pihak, termasuklah ibu bapa atau penjaga, pihak sekolah, jiran tetangga serta segenap lapisan masyarakat memainkan peranan yang efektif bagi menangani isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Kita tidak mahu negara kita diterajui oleh mereka yang mengalami masalah akhlak. Slide terakhir iaitu rujukan yang telah saya guna dalam melaksanakan tugasan CLO 2 ini. Sekian, terima kasih.